Saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Nama perniagaan kami ialah Madbean Trading. Kami menjual Crunchy Berry Crunch dan Crunchy Berry Cookies yang merupakan sejenis produk makanan. Produk makanan kami ialah sejenis manisan yang murah dan enak yang pasti disukai oleh orang ramai. Jenis perniagaan kami ialah perkongsian dan kami terdiri daripada 10 orang ahli dengan pengarah urusan kami iaitu Lee Hui Ji. Perniagaan ini dilakukan secara atas talian dengan menggunakan medium Instagram, Facebook, website dan juga WhatsApp. Idea penghasilan produk kami ialah kerana kami ingin menghasilkan produk yang enak dan juga murah yang sesuai untuk dijadikan kudapan pada waktu lapang. Sekarang saya akan present tentang tujuan perancangan perniagaan. Tujuan utama rancangan perniagaan ini disediakan untuk memberi keterangan, idea dan maklumat yang menyeluruh dan jelas tentang perniagaan yang kami ingin dilaksanakan, yaitu perniagaan Berry Crunch dan Berry Cookies. Rancangan perniagaan ini juga sebagai garis panduan untuk memastikan aktiviti perniagaan dapat dijalankan dengan lancar, menimbang daya maju projek yang dirancangkan, mengakhiri sumber perniagaan secara adil dan cekap, dan juga dapat menjangkakan masalah yang akan datang pada masa depan apabila perniagaan dilaksanakan. Rancangan perniagaan ini juga dapat menarik perhatian dan memberi keyakinan kepada pihak yang terlibat dalam perniagaan tersebut seperti membuat pelaporan kewangan dan memberi kerjasama kepada Madbean Trading. Perniagaan juga dapat menarik minat korporat yang lain melalui rancangan perniagaan ini. Selain itu, rancangan perniagaan akan membutirkan aktiviti dari semua aspek seperti aspek pengurusan, pemasaran, pembekal, perkhidmatan, dan kewangan perniagaan. Rancangan perniagaan juga menjelaskan aspek latar belakang perniagaan dan latar belakang rakan kongsi supaya semua rakan kongsi memahami struktur perniagaan dengan jelas. Melalui ini, Madbean Trading boleh menilai dan melihat perniagaan secara objektif, kritikal dan praktikal sebab dan tujuan perniagaan itu diwujudkan. Saya akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif. Madbean Trading telah menyediakan rancangan perniagaan bagi memberikan maklumat yang menyeluruh terhadap perniagaan yang dijalankan. Sebagai contoh, latar belakang rakan kongsi, rancangan pemasaran dan juga rancangan kewangan. Selain itu, Madbean Trading telah mendapatkan modal sebanyak RM500 bagi memulakan perniagaan. RM500 telah dikumpulkan daripada setiap ahli iaitu 10 orang ahli sebanyak RM50 seorang. Modal yang dikumpulkan ini digunakan untuk memulakan perniagaan supaya dapat membeli bekalan produk. Antara produk yang dijual kepada pelanggan ialah Crunchy Berry Crunch yang berharga RM15 sebotol dan juga Crunchy Berry Cookies yang berharga RM23 sebotol. Selanjutnya, golongan kanak-kanak, golongan remaja dan juga golongan dewasa merupakan sasaran oleh Madbean Trading untuk memasarkan produk. Akhir sekali, kami mengambil pendekatan menjual produk secara atas talian. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 yang melanda Malaysia. Antara platform yang kami gunakan untuk menjual produk secara atas talian ialah Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Walau bagaimanapun, kami juga menjalankan jualan secara bersemuka iaitu secara cash of delivery iaitu COD. COD ini hanya dijalankan di sekitar Melaka sahaja. Sekarang saya akan membentangkan latar belakang perniagaan kami. Perniagaan kami bernama Madbean Trading yang menjual produk Crunchy Berry Crunch dan Crunchy Berry Cookies. Kami mendapatkan bekalan produk kami melalui seorang pembekal dari Melaka. Tujuan kami menjual produk ini adalah membantu orang yang makan produk ini dapat melepaskan tekanan dan gembira semasa makan produk kami. Misi bagi perniagaan kami adalah mengeluarkan produk dengan kualiti yang tinggi untuk memenuhi keinginan masyarakat serta dapat berdaya saing dengan pesaing lain dan juga dapat memaksimumkan keuntungan perniagaan kami. Seterusnya, visi kami adalah menjadi produk dengan harga yang mampu milik oleh pelanggan,
memberi layanan yang baik kepada pelanggan, dan akhirnya dapat menyasarkan produk kami kepada semua segmen pasar. Akan membentangkan latar belakang rakan kongsi berdasarkan perniagaan kami. Rakan kongsi adalah individu yang bergabung dengan orang lain untuk membangunkan sesuatu secara bersama. Itu bermaksud seorang individu atau lebih daripada 2 orang yang bersepakat antara satu sama lain untuk melakukan suatu perniagaan secara bersama. Berdasarkan perniagaan kami mempunyai 10 rakan kongsi yang terdiri daripada Li Huiyi yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda kewangan dengan kepujian, yang memegang jawatan sebagai pengarah urusan. Seterusnya Daniel Azfar bin Zulhijjam yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian, yang memegang jawatan sebagai pengurus operasi. Seterusnya Lim Yiting 271 berumur 21 tahun, yang berkelayakan ijazah sarjana muda pengurusan risiko dan insurans dengan kepujian, memegang jawatan sebagai pengurus pentadbiran. Seterusnya Nur Azza binti Ahmed yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda teknologi media dengan kepujian, yang memegang jawatan sebagai pengurus pentadbiran. Seterusnya Nur Nabilah binti Kasim yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian, yang memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Seterusnya Lim Chong Liang yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda pengurusan operasi dengan kepujian, yang memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Seterusnya Ching Jinglong yang berumur 20 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda sains dengan kepujian statistik industri, memegang jawatan sebagai pengurus kewangan. Seterusnya Nur Karimah bintinya Abdul Aziz yang berumur 20 tahun, berkelayakan ijazah pengurusan ahli wad antarabangsa dengan kepujian, memegang jawatan sebagai pengurus kewangan. Seterusnya Muhammad Faizuddin bin Adnan, berumur 21 tahun, memegang jawatan berkelayakan ijazah sarjana muda kewangan dan perbaikan Islam dengan kepujian, memegang jawatan sebagai pembantu. Dan terakhir Nur Farzana binti Sukhami yang berumur 21 tahun, berkelayakan ijazah sarjana muda sains dengan kepujian statistik industri, memegang jawatan sebagai pembantu. Seterusnya kelebihan rakan kongsi dalam perniagaan. Rakan kongsi membantu mengurangkan kos permulaan, mudah untuk menguruskan perniagaan seperti adanya pembahagian tanggungjawab dan kerja pengurusan. Pengkhususan kerja dapat dilakukan dengan adanya kemahiran dan kepakaran tersendiri antara rakan kongsi. Risiko yang dihadapi boleh dibahagi sama rata dengan rakan kongsi. Rakan kongsi akan menjadi pembekas semangat motivasi untuk perniagaan. Sekian, terima kasih. Objektif bagi perniagaan kami ialah meningkatkan keupayaan dan kemahiran berkomunikasi antara penjual dan juga pelanggan. Objektif yang kedua pula ialah memberi jaminan bagi setiap produk yang dijual. Dan objektif yang terakhir ialah memenuhi kehendak, citarasa dan kepuasan kepada pelanggan. Li Huiyi sebagai pengarah operasi, Daniel Azfar bin Zulhijjam sebagai pengurus operasi, Lim Yiting dan Nur Azza binti Ahmed sebagai pengurus pentadbiran, Nur Nabilah binti Kasim dan Chong Hong Liang sebagai pengurus pemasaran, Chin Jin Long dan Nurul Karimah bintinya Abdul Aziz sebagai pengurus kewangan, Muhammad Faizuddin bin Adnan dan Nur Farzana binti Sukhami sebagai pembantu. Tugas pengarah operasi ialah merancang dan melaksanakan visi dan misi syarikat serta memastikan bahawa operasi perniagaan selaras dengan matlamat syarikat. Seterusnya, merancang dan memantau kemajuan strategi perniagaan, dan yang terakhir mampu berkomunikasi dengan pemegang saham, entiti kerajaan dan orang awam bagi pihak syarikat. Bagi pengurus operasi pula, merancang dan mengatur jadual pengeluaran. Seterusnya, menganalisis anggaran dan secara berterusan mengawal kos pengeluaran untuk mencegah pembaziran berlaku yang boleh menyebabkan kerugian terhadap syarikat. Dan akhir sekali, memantau dan mengawasi semua kaki tangan untuk memastikan produk memenuhi standard kualiti.
Bagi pengurus pentadbiran pula, mengawal operasi harian bahagian pentadbiran dan anggota kaki tangan. Seterusnya, memastikan syarikat mempunyai bekalan yang diperlukan dan semua peralatan berfungsi dan diselenggara dengan betul. Yang terakhir, mengambil dan menilai pekerja syarikat serta melatih pekerja, mengembangkan kemahiran bagi meningkatkan prestasi pekerja dan juga syarikat. Bagi pengurus pemasaran pula, mengenal pasti dan menganalisis jenis pelanggan yang dikehendaki syarikat. Yang kedua, membuat penyelidikan mengenai permintaan produk, trend pasaran dan pesaing organisasi sebelum mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi penentuan harga dan terus membuat promosi yang dapat memaksimumkan keuntungan dan pangsa pasar syarikat. Fungsi dan tanggungjawab pengurus kewangan pula membantu dan menasihati pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai kewangan dengan menghasilkan laporan kewangan yang berkaitan belanjawan, perbelanjaan dan lain-lain. Seterusnya, bertanggungjawab mengendalikan semua peruntukan dan perbelanjaan untuk setiap bahagian di syarikat. Dan yang terakhir, memastikan penggunaan kewangan yang optimal. Akhir sekali, bagi tugas pembantu ialah mengawal stok keluar masuk dan mengambil stok barangan daripada pembekal. Seterusnya, memastikan bekalan stok barangan sentiasa mencukupi. Dan akhir sekali, membantu kerja-kerja di bawah pengurusan yang lain. Hari ini saya akan membentangkan topik 7.0 iaitu rancangan pemasaran. Dalam rancangan pemasaran, pemilihan pasaran sasaran merupakan satu elemen yang sangat penting untuk menentukan sesuatu strategi. Oleh itu, pasaran sasaran kita adalah kepada semua pelanggan. Tetapi, organisasi kita lebih spesifik kepada kanak-kanak dan remaja perempuan. Bukan itu sahaja, kita juga memilihkan pasaran sasaran pelanggan yang tinggal di rumah sebab COVID-19. Kerana kita ada servis untuk menghantarkan produk ke rumah pelanggan. Yang seterusnya adalah pesaing. Dalam pasaran ini, Mouth Gasm Crunchy Chocobar, Choco Top Nims Rainbow Rice Crunch Ball, Melo Crunch Milo Chocojar, Chocojar Crispy. Yang empat ini merupakan pesaing yang terbesar kepada kita. Seterusnya adalah strategi pemasaran. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan permintaan produk daripada pengguna di dalam pasaran. Strategi ini meliputikan 4 elemen, iaitu produk. Strategi produk yang kita gunakan adalah draw atas talian dan face-to-face. Selain itu, produk kita juga dibungkuskan dengan pembungkusan yang menarik dan tidak mudah dirosak. Elemen yang kedua adalah pengedaran. Saluran agihan menegak peringkat kedua merupakan saluran agihan yang digunakan oleh organisasi kita, iaitu dari pengeluar ke peruncit dan ke pengguna. Yang ketiga adalah strategi penetapan harga. Harga kita adalah ditetapkan daripada kos dan juga melalui pasaran dan permintaan serta persekitaran. Yang terakhirnya adalah promosi. Strategi promosi kita adalah menggunakan social media seperti Facebook, Instagram dan juga website. Ini saya akan membentangkan tentang rancangan operasi bagi syarikat kami iaitu McBean Trading. Bagi bahagian produk adalah suatu barang yang ditawarkan kepada pasaran yang perlu mempunyai sifat-sifat yang tertentu untuk menarik minat pelanggan dan juga menepati cita rasa pengguna. Produk boleh diklasifikasikan kepada dua jenis iaitu produk pengguna dan juga produk industri. Bagi produk yang dikeluarkan oleh syarikat McBean ini, produk yang kami keluarkan adalah berbentuk produk pengguna. Hal ini kerana produk yang kami keluarkan ini mudah didapati di pasaran dan juga boleh dimiliki oleh pengguna akhir untuk kegunaan peribadi, rumah ataupun keluarga. McBean Trading telah menawarkan dua produk yang berasaskan makanan ringan iaitu produk Francis Berry Crunch dan juga Francis Berry Cookies.
Kedua-dua produk ini telah menggunakan bahan mentah utama seperti susu dan juga coklat. Antara bahan-bahan lain yang digunakan oleh kami untuk menghasilkan kedua-dua jenis produk ini adalah seperti gula, lemak sayuran, serbuk whey, serbuk koko, serbuk susu berkrim, minyak sayur, Coco Crunch dan juga kepingan cranberry kering. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang kebaikan produk yang kami keluarkan ini. Produk ini memiliki keistimewaan tertentu. Sebagai contoh, kami telah menggunakan coklat yang sangat bermutu iaitu Premium Colorboard Chocolate, iaitu jenis coklat yang berkualiti dan terkenal di serata dunia. Produk makanan yang ditawarkan ini juga mempunyai jangka hayat masa yang lama dan boleh disimpan dengan tempoh lebih kurang 3 hingga 6 bulan. Selain itu juga, McBean Trading juga menawarkan harga yang berpatutan, iaitu bagi Francis Berry Crunch harganya ialah RM15, manakala bagi Francis Berry Cookies harganya ialah RM23. Menariknya, jika pembeli membeli kedua-dua produk ini, mereka akan mendapat diskaun sebanyak RM3 dan menjadikan jumlah yang perlu dibayar hanyalah RM35. Okey, bagi bahagian tenaga buruh, kemahiran tenaga buruh amat dititik beratkan dalam syarikat kami dalam usaha untuk menjual produk ini. Jadi kami telah memilih 10 orang ahli yang terlibat dan juga memegang jawatan-jawatan penting bagi menjalankan usaha menjual kedua-dua produk ini. Jawatan-jawatan yang terlibat seperti pengarah urusan, pengarah pentadbiran, pengurus kewangan, pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran dan juga pengurus operasi dan pembantu. Jadi kesemua jawatan ini diperlukan bagi menggerakkan kesemua prosedur, proses yang perlu dijalankan bagi kami untuk menjual produk ini di pasaran. Saya akan membentangkan perancangan kewangan McBean Trading. Perancangan kewangan ini boleh dibahagi kepada 6 bahagian, iaitu sumber dana, bajet permulaan perniagaan, anggaran kos pembiayaan projek, anggaran penyata kewangan, penyata aliran tunai dan kunci kira-kira. Marilah kita tengok sumber dana McBean Trading. Seperti raja yang ditunjukkan, sumber dana bagi McBean Trading adalah gabungan modal rakan kongsi. Setiap rakan kongsi dalam McBean Trading telah menyumbang RM50 masing-masing sebagai sumber dana. Seterusnya, mari kita tengok bajet permulaan perniagaan McBean Trading. Bajet permulaan perniagaan boleh dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu anggaran kos pelaksanaan projek dan anggaran pembiayaan projek. Anggaran kos pelaksanaan projek McBean Trading. Kos pelaksanaan projek merupakan kos yang akan ditanggung untuk memulakan perniagaan seperti raja yang ditunjukkan. Modal pusingan dan perbelanjaan organisasi masing-masing berjumlah RM200. Oleh itu, jumlah kos pelaksanaan projek ialah RM400. Selepas itu, anggaran pembiayaan projek McBean Trading. Seperti yang ditunjukkan, anggaran kos pembiayaan projek telah dirancang untuk jangka masa 3 bulan dan jumlah anggaran pembiayaan projek ialah RM1,100. Di samping itu, anggaran penyata kewangan. Anggaran ini boleh dibahagi kepada penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan kunci kira-kira. Jumlah anggaran untuk bersih bagi penyata pendapatan selama 3 bulan ialah RM560. Selepas itu, raja yang ditunjukkan ialah penyata aliran tunai bagi 3 bulan. Bagi akhir penyata aliran tunai ialah RM1,060. Akhirnya, jadual yang ditunjukkan ialah kunci kira-kira bagi 3 bulan. Secara keseluruhan, jumlah equity dan liability bagi bulan awal ialah RM500, manakala bulan akhir ialah RM1,060. Saya akan membentangkan BMC tentang organisasi perniagaan McBean Trading. Komponen pertama BMC ialah Key Partners. Perniagaan kami mempunyai jaringan dengan beberapa pihak yang mana telah membantu dalam kemudahan perkhidmatan yang melancarkan proses jualan produk kami. 1. Pembekal. Kami mendapatkan produk jualan kami dari seorang pembekal dari Melaka. Kedua, rakan perkongsian. Rakan perkongsian ialah ahli aktif pertama yang menyumbang kepada penumbuhan perniagaan ini. Terdapat 6 peranan yang dipegang oleh mereka bagi memudahkan operasi perniagaan berjalan lancar. Ketiga ialah syarikat perkapalan. Pihak ketiga ini adalah pihak yang memudahkan perniagaan untuk menghantar produk kepada penjual yang jauh dari pemegang stok perniagaan kami
mahupun kepada pembeli. Syarikat perkapalan yang kami pilih ialah JNT Express. Key activities atau aktiviti-aktiviti utama yang perniagaan kami lakukan. Pertama, proses tempahan bekalan stok. Pengurus pentadbiran 1 akan menempah 10 crunchy crunch dan 10 crunchy cookies setiap seminggu. Rakan kongsi tidak mengesyorkan untuk beli secara pukal dalam jumlah yang terlalu banyak kerana tidak mahu menanggung risiko rugi yang terlalu tinggi. Kedua, pemasaran dan strategi promosi. Sebelum memasarkan produk, perniagaan memilih sasaran yang mempunyai potensi dalam membuat pembelian ke atas produk kami. Selain itu, harga yang kami tetapkan juga adalah berbaloi, sistem penghantaran yang fleksibel dan lain-lain. Strategi promosi yang kami jalankan adalah promosi potongan harga jika pembelian dibuat secara combo atau dua produk berbeza. Ketiga, perkhidmatan pelanggan. Kami menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan dengan menjual franchise Chokoja secara atas talian dan juga face-to-face secara berdepan. Terakhir sekali, pengurusan kewangan. Kewangan merupakan antara aktiviti utama kerana terdapat proses keluar masuk wang dari rakan kongsi untuk stok dan hasil jualan dari pelanggan. Hal ini penting kerana ia melibatkan salah satu objektif perniagaan. Komponen ketiga ialah key resources atau sumber-sumber utama. Sumber utama yang kami dapati adalah melalui persepakatan rakan kongsi. Rakan kongsi mengeluarkan share bagi menubuhkan perniagaan berbentuk perkongsian. Yang kedua, sumber manusia. Pekerja-pekerja di bawah pembekal peranci Chokoja merupakan sumber manusia yang merupakan elemen terpenting bagi kami mendapatkan stok secara mingguan. Ketiga, aset fizikal. Aset fizikal yang kebanyakan dimiliki oleh rakan kongsi ialah telefon pintar dan kenderaan. Telefon sebagai aset perniagaan kami dalam melakukan perniagaan secara atas talian selari dengan keadaan COVID-19 yang belum berakhir. Kenderaan seperti motor dan kereta memudahkan kami menghantar pesanan pelanggan di wilayah terdekat. Komponen seterusnya ialah value proposition ataupun tawaran nilai. Nilai yang boleh didapati melalui perniagaan Chokoja kami ialah pembelian atas talian yang fleksibel, penghantaran yang pantas serta bukti maklum balas pelanggan yang telah sedia ada. Baiklah, yang kelima ialah hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Perniagaan kami menjaga hubungan dengan pelanggan melalui acara promosi, perkhidmatan selama 24 jam dan kemudahan pembayaran sama ada atas talian, secara tunai atau ansuran. Seterusnya ialah channels ataupun bagaimana kami menyampaikan tawaran nilai mengenai produk kami kepada para pelanggan. Platform pertama ialah WhatsApp, kedua Facebook dan ketiga Instagram. Komponen ketujuh ialah segmen pelanggan. Rakan perkongsian berkongsi 3 aspek pelanggan yang kami dahulukan dalam penjualan produk. Pertama ialah demografi, sama ada dari umur kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Kedua ialah geografi, kerana pembekalnya bertempat di Melaka, maka pelanggan di wilayah tersebut menjadi target utama perniagaan kami dalam meluaskan jualan di sana. Namun begitu, kami juga memberi peluang kepada pelanggan di seluruh Malaysia untuk mencuba produk ini. Yang ketiga ialah psikologi. Kepada pelanggan yang mempunyai minat pada coklat, prihatin terhadap kualiti serta fleksibel, kami menyediakan perkhidmatan serta output yang bertepatan khas untuk para pelanggan di kelompok ini. Komponen ke-8 ialah cost structure atau struktur kos. Kos yang terlibat ialah pertama, share rakan kongsi. Kedua, kos produk, kerana kami membeli stok secara pukal walaupun share masih tidak cukup. Ketiga, kos penghantaran iaitu kos minyak, kenderaan serta kos penempahan stok. Kami perlu membayar duit pos yang agak tinggi dari biasa kerana berat produk yang kami beli adalah secara borong. Komponen BMC terakhir ialah revenue streams.
Pertama ialah bayaran yang dikenakan semasa transaksi kerana di situ terdapat nilai untung. Kedua ialah untung bersih akhir pemasaran produk. Ketiga, kos penghantaran secara terus ke rumah. Yang terakhir, diskaun pembelian stok secara borong. Kami mendapat potongan harga kerana membeli dalam jumlah yang banyak. TSA merupakan mekanisme penjualan yang mungkin untuk merahsiakan identiti perniagaan tanpa mendedahkan nama perniagaan sasaran yang berpotensi, dan merupakan teknik periklanan di mana sedikit preview diberikan mengenai apa yang pembeli akan perolehi. McBean Trending juga telah melakukan beberapa TSA di media sosial iaitu Instagram sebagai teknik mempromosikan jualan produk yang dijual iaitu Crunchy Berry Crunch dan juga Crunchy Berry Cookies. Contoh TSA juga akan diberikan. Hard sell merupakan teknik jualan terus. Teknik ini merupakan teknik bercakap secara terus kepada pelanggan dan bahasa yang digunakan juga agak tegas dan keras seperti memaksa pembeli atau pelanggan membeli produk jualan yang dipaparkan. Hard sell juga digunakan supaya pelanggan atau pembeli membeli barangan produk yang dijual dalam masa yang singkat serta tanpa menilai jika pelanggan tersebut akan membuat pilihan untuk membeli barangan itu. Kebanyakan teknik hard sell ini akan menerangkan secara direct berkaitan produk dan harga yang dijual. Teknik ini juga memberi tanggapan negatif iaitu pelanggan atau pembeli akan berasa tidak selesa kerana iklan yang ditunjukkan agak memaksa mereka untuk membeli sesuatu produk. Namun hard sell ini juga merupakan teknik yang penting bagi meningkatkan jualan produk. Okey, soft sell merujuk kepada pengiklanan yang dijalankan peniaga dengan menggunakan teknik lemah lembut dan tidak agresif. Dalam usaha untuk mengiklankan dan menarik tumpuan pengguna, kami McBean Trading telah menggunakan kaedah soft sell ini yang mampu untuk memberi maklumat kepada pengguna tentang produk dan bisnes yang kami jalankan. Salah satu pendekatan yang digunakan McBean Trading dalam soft sell ini adalah menyatakan keistimewaan yang terdapat pada produk yang kami tawarkan. Di laman Instagram kami telah pun post 4 posting berkaitan dengan soft sell ini dan memberitahu kepada pengguna tentang keistimewaan. Sebagai contoh, dipenuhi dengan coklat, premium coklat, rangup dan crunchy. Okey, seterusnya adalah laman web perniagaan. McBean Trading telah membina laman web dengan pelbagai info yang menarik tentang produk yang dijual iaitu Crunchy Berry Crunch dan juga Crunchy Berry Cookies. Laman web ini dibina adalah bertujuan untuk memastikan pengguna untuk mendapat maklumat dengan lebih mendalam tentang produk yang kami jual. Kami juga akan memastikan laman web ini sentiasa dikemas kini supaya pengguna dapat untuk mengetahui maklumat dan info yang terkini. Dalam halaman web perniagaan ini, kami ada 4 halaman yang disediakan iaitu halaman home, iaitu halaman utama, about us, iaitu tentang kami, our product adalah tentang produk, dan contact us adalah jika pengguna ingin membeli produk itu, mereka akan ke halaman hubungi kami. Okey, untuk halaman home kita ada kesemua jenis-jenis gambar-gambar yang disediakan dan juga panduan kepada pengguna untuk mereka mencari maklumat yang mereka mahukan. Dan seterusnya kita akan ke produk our product. Halaman our product ini memberi maklumat kepada pengguna berkenaan harga dan jenis produk yang dijual oleh kami. Jadi berdasarkan gambar tersebut kita dapat tahu harga Crunchy Berry Crunch dan Crunchy Berry Cookies ni dijual pada harga berapa dan juga bagaimanakah berat dan juga apakah keistimewaan produk tersebut kami akan sertakan dalam halaman tentang produk ini. Bagi halaman about us ataupun tentang kami akan menerangkan secara ringkas latar belakang perniagaan McBean Trading ini dan tujuan kenapa ia dijalankan. Melalui pendekatan ini, pengguna dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang syarikat ini dengan lebih mendalam. Bagi halaman yang terakhir adalah halaman contact us. Halaman ini akan menyampaikan maklumat kepada pengguna tentang cara untuk membeli produk ini. Sebagai contoh, pengguna boleh menekan pautan yang disediakan di dalam halaman tersebut untuk membuat pesanan pembelian produk. Selain itu juga, pengguna yang
juga boleh mengikuti laman sosial yang disediakan McBain Trading dalam halaman ini untuk memastikan mereka mendapat informasi dan maklumat yang terkini tentang produk Francis Berry Crunch dan juga Francis Berry Cookies ini. Itu saja untuk laman web perniagaan. Sekarang saya akan present tentang laporan perniagaan kewangan. Menurut jadual 1.1, kami boleh nampak jualan kuantiti sebenar bagi produk Francis Berry Crunch dan Francis Berry Cookies adalah paling tinggi pada bulan Jun berbanding dengan bulan April dan bulan Mei. Pada bulan Jun, kuantiti sebenar bagi produk Francis Berry Crunch ialah 54 unit, manakala kuantiti anggaran ialah 21 unit. Perbezaan antara kuantiti sebenar dan kuantiti anggaran ialah 33 unit. Bagi produk Francis Berry Cookies, kuantiti sebenar pada bulan Jun ialah 42 unit, manakala kuantiti anggaran ialah 13 unit sahaja. Perbezaan antara kuantiti sebenar dan kuantiti anggaran ialah sebanyak 29 unit. Jualan kuantiti sebenar bagi produk Francis Berry Crunch dan Francis Berry Cookies adalah kuantiti yang paling rendah pada bulan April berbanding dengan bulan Mei dan bulan Jun. Pada bulan April, kuantiti jualan sebenar bagi produk Francis Berry Crunch ialah 32 unit, manakala kuantiti jualan anggaran ialah 21 unit sahaja. Perbezaan antara kuantiti sebenar dan kuantiti anggaran bagi produk tersebut ialah 11 unit. Jualan kuantiti sebenar bagi produk Francis Berry Cookies ialah 24 unit, manakala jualan kuantiti anggaran ialah 13 unit. Perbezaan antara kuantiti sebenar dan kuantiti anggaran bagi produk Francis Berry Cookies ialah sebanyak 11 unit. Kesimpulannya, jualan sebenar Francis Berry Crunch dan Francis Berry Cookies semakin meningkat dari bulan April hingga bulan Jun, iaitu meningkat sebanyak RM744 Malaysia. Jumlah jualan kuantiti sebenar dua-dua produk semakin meningkat setiap bulan kerana publicity ini dibuat melalui WhatsApp, Instagram dan Facebook. Jadual 1.2, kami nampak perbelanjaan perniagaan ada dibahagi dalam beberapa bahagian, iaitu belanja stok, belanja utility, belanja iklan dan lain-lain perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan bagi bulan April, Mei dan Jun mempunyai jumlah kos perbelanjaan yang sama, iaitu sebanyak RM400 Malaysia setiap bulan. Jumlah kos perbelanjaan sebenar pada bulan April mempunyai jumlah kos yang paling tinggi berbanding dengan bulan Mei dan Jun, iaitu sebanyak RM240 Malaysia, manakala anggaran jumlah kos perbelanjaan bagi bulan tersebut ialah RM400 Malaysia sahaja. Perbezaan antara jumlah kos perbelanjaan sebenar dan jumlah kos perbelanjaan anggaran ialah sebanyak RM140 Malaysia. Pada bulan Jun, jumlah kos perbelanjaan sebenar mendapat jumlah yang paling rendah berbanding dengan bulan April dan Mei, iaitu sebanyak RM148 Malaysia. Manakala jumlah kos perbelanjaan anggaran bagi bulan tersebut ialah RM400 Malaysia. Perbezaan antara jumlah kos perbelanjaan sebenar dan jumlah kos perbelanjaan anggaran ialah sebanyak RM252 Malaysia. Kesimpulannya, perbelanjaan perniagaan sebenar semakin menurun dari bulan April hingga bulan Jun, iaitu menurun dari RM260 Malaysia hingga RM148 Malaysia. Jumlah kos perbelanjaan sebenar menurun sebanyak RM112 Malaysia dari bulan April hingga bulan Jun. Kos semakin menurun sebab rakan kongsi sudah ada pengalaman dan dapat guna cara pengeluaran yang efektif untuk mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Sekarang, saya akan membentangkan penyata aliran tunai yang sebenar bagi perniagaan kami. Penyata aliran tunai bagi McBain Trading yang sebenar dari bulan April hingga Jun 2021 telah mewujudkan peningkatan. Bukan itu sahaja, aliran tunai kami telah mewujudkan lebihan bagi 3 bulan, iaitu sebanyak
RM1,772 bagi bulan April, RM1,077 bagi bulan Mei dan akhirnya RM1,628 bagi bulan Jun. Penyata pendapatan bagi McBean Trading yang sebenar dari bulan April hingga Jun 2021 telah mencatatkan untung bersih sebanyak RM772 bagi bulan April, RM1,077 bagi bulan Mei dan akhirnya RM1,628 bagi bulan Jun. Ini mewujudkan perbezaan antara untung bersih anggaran dan untung bersih sebenar.